Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Syawal. Terima kasih sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita, tapi kedua-duanya Abang beritahu siap-siap tidak begitu seram tapi lain macam. Pengalaman yang disampaikan kepada Abang kali ini memang Abang rasa sangat berharga, pelik tapi menarik. Walaupun seramnya kurang. Yelah, Abang cerita mana pernah seram. Seram-seram sendiri je lah. Orang lain tak seram, abang yang seram. Selalu memang macam tu. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas pengorbanan mereka berdua yang terlalu banyak. Terutama sekali pada mak ayah abang. Terima kasih sangat-sangat atas jasa mereka yang membesarkan abang dan mendidik abang sampai sekarang. Dan abang belum sempat untuk memberikan menantu. InsyaAllah akan datang. Jadi tanpa membuang masa, abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang kakak. Dia bagi nama dia Kak Diah, berlaku pada tahun 1972 dekat Muar. Itu asal muasal ceritanya datang daripada mana? Tapi ceritanya bermula, abang mulakan cerita ni dengan pada satu hari Kak Diah mendapat berita daripada keluarganya yang mak dia meninggal dunia. Pada waktu tu Kak Diah dah, boleh kata dah bercucu lah kalau tak silap waktu tu. Lebih kurang dalam 3-4 tahun yang lepas. Waktu dia dapat berita mak dia meninggal dunia tu, benda yang paling dia sedih adalah kenangan-kenangan bersama mak dia terpaksa dia simpan sebagai sebahagian daripada kenangan dalam hidup dia. Itu yang paling sedih lah, kehilangan orang kita sayang. Tapi waktu tu dia kata benda yang pertama dia nak cari selepas dia dapat berita mak dia meninggal adalah langit. Dia terus cari langit, pergi dekat tepi tingkap dan dia pandang langit. Pada waktu tu dia kata, bila dia pandang langit, hati dia akan jadi sayu sangat. Dia akan rasa sedih sangat bila dia pandang langit. Langit yang terbentang luas, berwarna biru, disertakan dengan awan, ada burung-burung melintas. Siang waktu tu, dia rasa sedih sangat bila dia pandang langit dan dia terus teringat kenangan-kenangan dia yang lama. Dan pada waktu tu dia menangis. Dan dia menangis dengan sangat bersungguh. Sebab mak adalah salah seorang orang yang paling dipercayai dalam hidup dia. Sedang dia memandang langit, menerima takdir mak dia meninggal dunia, tiba-tiba dia dengar suara mak dia. Dia bangun, sedar. Itu je dia dengar suara daripada mak dia. Pada waktu tu Kak Diah rasa macam tersedar dari mimpi. Apa yang aku buat? Dan dia terus pergi bersiap-siap untuk pergi melihat, menguruskan jenazah mak dia. Dan pada waktu tu, sedang dia dalam perjalanan ke kampung pulang untuk menguruskan jenazah almarhum mak dia, almarhum ibunya, dia flashback semula. Apa puncanya sampai emak dia, tiba-tiba suara emak dia melintas ke telinga dia sewaktu dia memandang langit. Ini abang baru nak kembali kepada cerita. Pada tahun 1972, Kak Diah waktu tu berumur lebih kurang darjah 1, 7 tahun. Waktu tu, mak dia masih lagi muda, dalam lebih kurang 30-an, nak masuk 40-an, dan mereka semua tinggal dekat Muar, Johor. Dan pada satu hari itu, dia mendapat kabar berita daripada orang kampung, yang mana arwah atuk dia lah, belum arwah masa tu, baru meninggal. Bapa kepada ayahnya, atuk dia lah, meninggal dunia. Jadi selepas mendapat berita tu, orang yang paling sedih adalah ayah dia, dan diikuti dengan mak dia. Pada waktu tu mak dia masih lagi dalam keadaan berpantang, pantang anak yang bongsu kalau tak silap, adik kepada Kak Diah ni. Jadi berita sedih tu diterima dengan sangat menegangkan, sebab pada waktu tu mak kepada Kak Diah masih lagi berpantang, dan pada awalnya tak bercadang pun nak balik kampung. Yang balik hanya bapa dia seorang. Lupa abang nak beritahu, berita ni diterima pada waktu tengah malam. Jadi bila dah macam tu, mak Kak Diah cakap dengan suami dia, tak payahlah dia balik, dia pun boleh jaga anak-anak kat rumah. Jadi dia suruh suami dia je yang balik. Tapi
Suami dia dalam keadaan yang sedih, iaitu ayah kepada Kak Diah ni dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang sugul, dan dia terima keputusan isterinya untuk tak ikut dia balik kampung. Tapi waktu mengemas-mengaskan barang dan cuba mencari teksi untuk balik ke kampung, tiba-tiba si emak ni tadi, mak Kak Diah ni ubah keputusan. Dia nak ikut suami dia balik kampung walaupun dia tahu pada waktu tu keadaan dia masih lagi belum stabil, belum sihat. Baru 22 hari selepas melahirkan anak yang bongsu. Waktu tu si ayah macam, boleh ke awak balik? Awak ni dalam keadaan yang tak sihat ni. Tapi kasih sayang seorang isteri kan, dia tengok suami dia dalam keadaan yang sedih, dia tak nak suami dia sedih. Dengan peristiwa ni, dia mesti ada sebagai seorang isteri yang menyokong suami dia dalam keadaan yang sedih ni. Jadi dia beritahu dengan suami dia, dia nak balik kampung, nak tengok dengan menemani suami dia untuk tengok bapa mertua dia yang meninggal. Pada waktu tu dia pun berbungkus-bungkus semua. Teksi hanya dapat satu, anak pula ramai. Jadi bapa kepada Kak Diah ni dengan abang sulung, abang nombor 2 dia naik ke motor. Jadi teksi ni dinaiki oleh emak Kak Diah, adik-adik yang lain, anak-anak yang lain, termasuk baby yang baru lahir. Dan ayah dia menuntun daripada belakang. Maksudnya ikut kereta teksi tu daripada belakang sampailah ke rumah kampung diorang. Diorang bertolak lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Yelah, baru dapat berita kan. Inilah bermulanya yang dikatakan pengalaman yang pelik. Sewaktu balik ke kampung tu, tingkap terbuka. Pada waktu tu kereta sewa yang teksi yang diorang naik tu tak ada aircon. Jadi Kak Diah duduk dekat tepi tingkap. Dia nampak langit. Pada waktu tu dia rasa langit sangat sedih. Setiap kali dia tengok langit, dia rasa macam ada sesuatu yang memanggil untuk dia terus bersedih. Dan bila dia pandang langit, dia menangis. Mula-mula, adik-beradik lain ingatkan Kak Diah ni setakat nangis sebab mendapat berita sedih atuk mereka meninggal. Tapi lain pula cara dia menangis tu, sampaikan emak Kak Diah yang ada dalam kereta cuba memujuk anak dia supaya jangan menangis. Dan pesan pada anak dia, jangan pandang langit. Tapi dalam keadaan emak dia yang tengah masih lagi berpantang dan adik-beradik lain yang ada dalam kereta, Kak Diah terus curi-curi pandang langit. Dan setiap kali dia pandang langit, dia akan rasa sayu, sedih dan teramat sangat. Tapi dia tak nak nangis. Sebabnya kalau dia nangis nanti, mak dia akan marah. Tahu-tahu dia dah tertidur. Bila dah tertidur, sedar-sedar, dia dah sampai ke kampung. Dan mereka semua dibawa masuk ke dalam satu bilik yang berasingan daripada jenazah. Dan diorang pun tidurlah. Esok paginya, bila bangun daripada tidur, Kak Diah bersiap-siap bersama mak dia untuk bacakan Yasin atau tengok jenazah atuknya. Sebab atuknya akan dikebumikan pada hari tersebut. Selepas siap-siap tu, bila diorang semua nak ke ruang hadapan rumah untuk melihat jenazah, tiba-tiba salah seorang nenek sedara, iaitu adik-beradik kepada atuk Kak Diah, halang diorang untuk melihat jenazah. Katanya macam ni. Dia kata dengan mak Kak Diah lah. Dia kata awak tu baru lepas bersalin. Jadi anak-anak awak pun masih kecil lagi. Lebih baik jangan melihat jenazah. Takut kalau badan tak kuat, akan jadi badi mayat. Jadi bila dengar nasihat daripada orang tua, walaupun badi mayat tu tak terbukti dari segi saintifik pada yang selalu abang dengar, tapi atas nasihat daripada orang tua, mereka semua tak jadi untuk tengok jenazah. Tengok daripada jauh je. Dan dia orang semua dibawa ke rumah depan. Rumah depan tu pula adalah rumah kakak sulung kepada atuk Kak Diah. Maksudnya yang meninggal tu adalah adik, rumah depan tu adalah kakak sulungnya. Bila sampai dekat rumah depan tu, diorang semua diminta untuk berehat. Sebab diorang fikir benda ni tak perlulah tengok jenazah. Sampaikan jenazah tu dah dikebumikan, barulah mereka semua boleh kembali semula ke rumah tu. Waktu dia sampai dekat rumah depan tu, Kak Diah tak nak masuk dalam rumah. Dia rasa macam tak sedap hati walaupun dia waktu tu masih lagi kecil, darjah 1. Dia duduk dekat depan rumah, dekat tangga rumah. Dia tengok apa saja yang berlaku dekat rumah atuk dia. Orang uruskan atuk dia, mandikan atuk dia, kapankan atuk dia, dan dia boleh tengok daripada jauh. Tapi di antara tetamu-tetamu yang datang, ada seorang tetamu yang agak pelik pada mata Kak Diah.
Dia nampak seperti seorang tua yang bongkok 4. Bongkoknya bukan sebarang bongkok, bongkok 4. Dan keadaan dia berjalan terkengkang-kengkang seperti bukan manusia. Pada waktu tu Kak Diah macam antara ya atau tidak, ini adalah manusia atau bukan, tapi dia pendam dalam hati. Dia tak nak luahkan. Tapi selepas dia tengok orang tua tu, hati dia terus jadi sedih. Jadi sedih, jadi sayu, dan perasaan tu tak dapat nak dibendung-bendung sampaikan dia menangis keluarkan air mata tanpa mengeluarkan suara. Air mata yang keluar sangat laju, tapi dia tak berteriak macam budak-budak lain menangis. Pada waktu tu benda yang dia cari adalah langit. Dia pandang semula ke langit untuk mendapatkan ketenangan. Bila dia pandang menatap langit yang biru pada waktu tu, hati dia kembali tenang. Tak seperti dia tengok atuk orang yang datang tu, yang pelik tu. Waktu dia tengok orang yang pelik tu, hati dia gundah gelana. Tapi bila dia tengok dekat langit, hati dia kembali tenang. Walaupun hati dia tenang, air matanya tetap mengalir. Dan dia terus memandang langit. Tiba-tiba dia ditegur oleh bapa dia. Dia, kenapa pandang langit sampai menangis? Dia kata. Mana mak? Dia kata. Jadi dia beritahu mak ada dekat dalam rumah. Jadi selepas bapa dia pergi jumpa mak dia, tanya kenapa pergi ke rumah depan, dan mak dia pun memberitahu untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku, ada abadi mayat macam tadi. Jadi ayah dia pun bersetujulah untuk mak dia duduk dekat rumah depan sehinggalah jenazah dikebumikan. Pada waktu tu walaupun Kak Diah sedar ayah dia datang, tapi dia tetap pandang langit. Ayah dia tak sempat nak tegur sebab sibuk menguruskan jenazah. Dan sepanjang hari sehinggalah jenazah dikebumikan, Kak Diah pandang langit. Dia tak beralih matanya daripada memandang langit dalam keadaan menangis. Tak ada seorang pun ahli keluarga dia yang cuba mendekati dia sebab masing-masing sibuk dengan urusan pengkebumian dan juga masing-masing sibuk dengan urusan ibu bersalin tadi. Jadi Kak Diah duduk sorang-sorang dekat depan rumah sambil menangis menatap langit. Dan selepas jenazah dikebumikan, diorang semua sekeluarga balik ke rumah itu. Waktu lebih kurang pukul 3 petang macam tu. Dan teksi dipanggil untuk menghantar mak dan adik-beradik Kak Diah, termasuk Kak Diah sekali, untuk pulang ke rumah. Bila sampai dekat rumah diorang, ada satu lagi benda pelik. Kak Diah tetap tak nak masuk rumah. Dia rasa tak seronok nak masuk rumah dan dia duduk dekat tepi rumah. Waktu tu, dia cuba kumpulkan tanah membentuk seperti kubur. Dan dia pegang, kalau ikut ceritanya, dia peluk tanah tu. Dia kata bonggolan tanah yang dibentuk seperti kubur tu agak tinggi. Jadi bagi budak berumur 7 tahun, dia boleh dipeluk, ia boleh dipeluk. Selepas dia bina kubur palsu tu daripada tanah, dia peluk, kubur tu hancur. Dia bina semula kubur tu daripada tanah, dia peluk, kubur tu hancur. Benda tu terjadi berulang-ulang kali. Dan benda tu terjadi di rumah tepi rumah diorang. Waktu tu mak Kak Diah dan adik-beradik yang lain sedang berehat ke dalam rumah. Diorang tak sedar apa yang Kak Diah buat. Sampaikan bila mak Kak Diah, waktu tu dah petang, lebih kurang pukul 6 petang, mak Kak Diah cari Kak Diah ke mana-mana. Tak jumpa. Rupanya anaknya ada dekat tepi rumah. Dan mak dia sangat terkejut bila tengok Kak Diah berperilaku macam tu. Sebenarnya mengikut kata Kak Diah, dia buat macam tu adalah salah satu cara untuk rasa tenang. Dia bila tengok bonggolan kubur palsu tu, dia rasa tenang. Dan bila dia peluk, tenang tu bertambah. Dan air matanya tetap mengalir. Waktu tu, mak Kak Diah panggil Kak Diah masuk, tapi Kak Diah tak nak. Sedang berlaku pergelutan, bukan pergelutan lah, macam benda yang mak dia marah. Dia masuk, dia buat apa peluk-peluk tanah macam tu. Waktu dia marah-marah macam tu, Kak Long kepada Kak Diah dah datang rumah. Waktu tu Kak Long dia dah besar, dah kahwin dah ada anak. Jadi bila Kak Long dia datang rumah, Kak Long dia bawa Kak Diah masuk ke dalam rumah, mandikan Kak Diah dan suruh Kak Diah berehat. Kak Diah pun baring berehat. Dan Kak Diah tak sedar apa yang berlaku. Tapi diceritakan semula oleh emak dia. Selepas Kak Diah tidur, tiba-tiba datang seorang jiran. Jiran mereka, dia panggil macam makcik lah.
Makcik tu datang jumpa mak Kak Diah semata-mata nak tahu macam mana keadaan mak Kak Diah bila pulang daripada rumah orang meninggal tu. Biasalah makcik-makcik, nenek-nenek memang nak tahu menjaga keselamatan jiran tetangga. Jadi bila dia tengok Kak Diah yang tengah terbaring, dia terkejut gila sampai dia mengucap panjang. Sebabnya cara Kak Diah baring dan cara Kak Diah tidur bukan macam manusia biasa. Dia tidur dalam keadaan mengiring dengan matanya terbeliak dan mengeluarkan air mata. Jadi mengikut kata makcik tu, Diah ni kena sawan mayat. Jadi dia perlu diubatkan. Kalau tidak diubat, dia akan terus tidur dan tak bangun-bangun. Waktu tu bila dengar apa yang dicakap oleh makcik tu, mak Kak Diah jadi gelabah. Mana tak gelabah kalau anak dia terus tak bangun sampai bertahun-tahun, huru-hara jadinya. Sebab mengikut kata makcik tu, pernah terjadi peristiwa yang lebih kurang sama dalam kampung tu. Yang mana bila seorang budak tu, dia balik daripada rumah orang meninggal, tapi dia kena sawan mayat, badi mayat. Cuma orang tak perasan dan orang tak ada usaha nak ubatkan, dan budak tu terus tertidur sampai meninggal. Sampai berbulan-bulan dia tidur dan akhirnya meninggal. Keadaan yang sama seperti Kak Diah alami pada waktu tu. Dan seorang imam dipanggil untuk mengubati Kak Diah. Alhamdulillah imam tu berkelapangan, datang dan ubati Kak Diah. Kak Diah pun sedar semula. Tapi mengikut kata Kak Diah, dia bukan sedar seterusnya. Dia sedar dalam masa 1 jam, 2 jam dia akan tidur balik. Dan dia akan tidur berjam-jam. Lepas tu dia akan bangun hanya untuk makan, dia akan tidur balik. Lepas tu bangun hanya untuk mandi, dia akan tidur balik. Benda tu terjadi selama seminggu. Dan itulah puncanya apa yang dikatakan badi mayat. Kak Diah hampir terkena badi mayat, tapi sempat nak diubati oleh mak dan orang-orang di sekelilingnya. Dan kejadian badi mayat tu hampir sekali lagi Kak Diah alami sewaktu mendapat berita mak dia meninggal. Sebab itu sewaktu mak dia meninggal, dia cari langit, dia pandang langit, dia menangis bila pandang langit. Walaupun dia kata bila pandang langit dia rasa tenang, tapi keadaan itu bukan satu keadaan yang baik. Dan pada waktu tu dia kata dia hampir tenggelam dalam perasaan. Sampaikan dia dengar suara mak dia, Diah sedar, jangan hanyut. Dan Kak Diah sedar daripada mimpinya. Dan ini adalah satu pengalaman yang pelik bagi abang, bagaimana seseorang yang hampir terkena dengan badi mayat, tapi alhamdulillah berjaya diubati. Cerita yang kedua berlaku pada tahun 2018 di Seri Kembangan. Cerita ni pun pelik. Kisah seorang anak istimewa. Diceritakan kepada abang oleh seorang kakak. Anak istimewa ni adalah anak kepada akak itulah. Nama budak ni adalah Firdaus. Sekarang kalau ikut daripada umur, Firdaus sudah pun sekolah menengah. Tapi sekolah menengah dalam kalangan anak-anak istimewa. Sebab Firdaus daripada kecil sampailah ke besar digolongkan sebagai yang istimewa. Cerita dia bermula pada awal-awal Firdaus dilahirkan. Firdaus adalah seorang yang cergas, mengikut kata maknya, seorang yang cergas dan suka lakukan aktiviti. Dan dia suka tergelak dan dia suka bergaul dengan orang. Dia tak ada masalah pun walaupun dia seorang yang istimewa. Dan suka tolong mak dia buat kerja-kerja rumah. Walaupun kerja rumah tu tidaklah sebagus orang yang sihat, tapi sekurang-kurangnya ada bantuan kan, walaupun anak tu adalah anak istimewa. Dan seiring Firdaus meningkat dewasa, dia perlu dihantar ke sekolah untuk dia belajar sesuatu, untuk dia belajar bagaimana untuk menghadapi hidup. Jadi dalam banyak-banyak sekolah tu ada satu sekolah yang dipilih oleh si emak untuk menghantar Firdaus. Dan sekolah tu dipilih sebab dia sudah lama didirikan dekat Seri Kembangan, dan kalau tak silap tahun didirikan adalah 1944. Dah cukup lama sebagai satu sekolah anak-anak istimewa. Jadi didaftarkanlah Firdaus ke sekolah tu. Pada masa yang sama dekat sekolah tu ada banyak tenaga pengajar yang baik-baik, terutama yang jaga Firdaus namanya Hana.
Jadi pada satu hari itu, selepas beberapa hari menghantar Firdaus ke sekolah, si kakak ni, si emak ni, perasan berlaku satu perubahan pada Firdaus. Bila nak pergi ke sekolah aja, Firdaus akan jadi murung, senyap, tak nak bercakap dan tak nak bergaul dengan orang. Tapi bila dia balik daripada sekolah, dia akan beraktiviti macam biasa, bersifat macam biasa, gembira, riang. Tapi bila cakap dia nak pergi sekolah je, dia akan mula rasa murung. Dan benda tu ada juga ditanya dengan Cikgu Hana. Cikgu Hana bagi tahu benda tu tak pernah berlaku sebelum ini di kalangan anak-anak murid di sekolah tu. Tapi tak mustahil, kata Cikgu Hana, sebab bangunan tu adalah bangunan lama, 1944, 1940. Macam-macam peristiwa berlaku dekat bangunan tu. Jadi dengan kata lain, mungkin terdapat gangguan daripada alam sebelah. Mula-mula si emak rasa macam tak nak percaya, sehinggalah pada satu hari dia menghantar Firdaus pergi ke sekolah. Pada waktu tu, pada masa yang sama, dia nak berjumpa dengan Cikgu Hana, nak bertanya tentang bagaimana keadaan Firdaus kat sekolah. Waktu dia tengah menunggu Cikgu Hana datang ke kawasan kantin, dan pada waktu tu kantin tak buka. Ramadan kalau tak silap abang. Ramadan yang ke-22. Waktu tu kantin tak buka, dan waktu menunggu Cikgu Hana, si emak ni tadi duduk dekat kawasan kantin, dan di kawasan kantin tu ada satu lorong, dan di lorong tu ada satu gambar lukisan pantai termasuk dengan jeti. Waktu tu cikgu tu sampai, bila dah lama menunggu lebih kurang 10 minit, cikgu tu sampai dan diorang pun bersalaman lah. Dan cikgu tu beritahu apa yang berlaku dekat sekitar sekolah, bagaimana progres Firdaus. Tapi sewaktu cikgu tu beritahu, ekor mata cikgu tu dalam 2-3 minit dia akan pandang ke arah lukisan. Sampaikan si emak Firdaus pelik, kenapa cikgu tu pandang ke arah lukisan banyak kali. Dan pada masa yang sama, si emak ni ada beli tudung yang dijual oleh Cikgu Hana. Jadi diorang pun bertukar-tukar barang dan bagi duit sambil berbincang-bincang. Disebabkan duit yang si emak tu bagi jumlahnya cukup besar, Cikgu Hana terpaksa balik ke dalam ofis untuk ambil duit tukar. Sewaktu Cikgu Hana pergi, terus emak si Firdaus pandang ke arah lukisan. Memang lukisan tu cantik. Dia pun pergi ke arah lukisan tu. Kedudukan lukisan tu dekat dengan kawasan paip-paip air. Paip-paip sinki, budak nak basuh tangan. Waktu dia pandang lukisan tu, dia mundar-mandir depan lukisan tu, dia ada rasa macam ada yang tak kena dengan lukisan ni. Dan dia pun tergerak dalam hati. Jangan-jangan lukisan ni ada yang berpenunggu. Habis je dia gerak hati macam tu, dua paip air yang ada bersebelahan dengan lukisan tu terus mengeluarkan air. Padahal tadinya keadaan kedua-dua paip tu langsung kering, tak keluar air. Dan si emak Firdaus nampak paip yang ketiga seperti dipulas. Dipulas, waktu ni siang waktu tu dia nampak kepala paip tu seperti dipulas, air hampir nak keluar. Terus si emak pergi ke paip dan tutup semula paip untuk mengelakkan paip ketiga juga mengeluarkan air. Dan si emak tutup paip pertama dan paip kedua, yang mana kedua-dua paip ni keluarkan air secara tiba-tiba. Memang jadi benda yang pelik. Jadi selepas Cikgu Hana datang, teruslah si emak ni tanya dengan Cikgu Hana, apa kaitan lukisan ni? Cikgu Hana cakap, kami semua tak tahu apa sejarah lukisan ni. Tapi lukisan ini tidak boleh dialihkan dan lukisan ni kami anggap berpuaka. Sebab setiap kali anak-anak yang istimewa, yang ada kelebihan tertentu, bila dia orang melintas depan lukisan ini, mereka akan murung. Termasuk dengan Firdaus. Terkejut si emak bila dengar penjelasan Cikgu Hana. Dan dia tanya dengan Cikgu Hana kenapa tak bagi tahu awal-awal. Tapi Cikgu Hana cakap, benda ni benda yang tak pasti. Bukanlah benda ni betul-betul berlaku, memang kita dah confirm berlaku. Setakat agak-agak aja. Jadi dia pun tak berani nak beritahu ibu bapa yang mana anak-anaknya terlibat. Bila dengar macam tu, petangnya si emak bawa
Firdaus pergi berubat. Jumpa mula-mula pergi Darushifa. Tak dapat jumpa almarhum Harundin, tapi dapat berjumpa dengan anak-anak murid dia, dengan ahli-ahli perubatan yang lain. Sewaktu berubat, memang betul ada sesuatu yang mengikuti Firdaus, tapi benda tu hanya ada dengan Firdaus sewaktu Firdaus berada dalam kawasan sekolah. Dan benda tu tak ikut Firdaus sampai ke rumah. Alhamdulillah, kata akak tu. Tapi dia rasa macam tak selesa bila ahli perubatan bagi tahu macam tu. Dia pun tanyalah, pergi berubat dengan ahli perubatan yang lain. Pergi berubat pun cakap benda yang sama. Sampai 3-4 kali. Dan dalam 3-4 kali tu dia kata antara dia pergi berubat adalah antara orang yang pernah meramal tentang, bukan meramal, melihat tentang MH370. Abang tak nak cakap tapi semua orang tahu tentang bom tu. Dia kakak ni pernah jumpa, berubat, bawa Firdaus berjumpa dengan orang tu. Dan dia pun beritahu benda yang lebih kurang sama. Walaupun tak sama tepat, tapi lebih kurang sama. Cumanya, benda ni tidak ikut Firdaus sampai ke rumah. Sehinggalah pada satu hari, bila mereka semua pindah ke rumah baru, tiba-tiba Firdaus balik daripada sekolah, tetap juga murung. Benda ni menjadi kejutan kepada si emak dan juga ahli keluarga yang lain. Kata benda tu tak ikut sampai ke rumah. Tapi kenapa sampai ke rumah baru tu benda tu ikut? Rupanya selepas dibawa berubat, bukan benda tu ikut keluar daripada kawasan sekolah. Tak. Benda tu masih lagi ada kat dalam kawasan sekolah. Tapi yang sekarang mengganggu Firdaus adalah penunggu tangga. Di tangga rumah itu berlaku sesuatu peristiwa yang tidak dijelaskan kepada abang. Tapi mengikut kata akak yang sampaikan cerita, ada sesuatu yang menunggu di tangga tengah rumah baru mereka. Disebabkan tu terpaksalah Firdaus sekali lagi dibawa berubat untuk memisahkan dia, mengelakkan dia mendapat gangguan daripada alam sebelah. Dan Alhamdulillah, hasil daripada perubatan beberapa kali, Firdaus pun kembali pulih seperti biasa. Cumanya, setiap kali sejak daripada tu, setiap kali Firdaus pergi ke kawasan yang pelik ataupun kawasan yang berpenunggu, yang keras lah orang kata, dia akan berubah karakter menjadi senyap, tak bercakap dan tak bergaul. Bagi abang itu benda yang bagus. Tak adalah, bukanlah benda bagus, tapi macam kita, abang, kalau abang lah kan, kita bawa tiba-tiba tengok Firdaus murung, jangan pergi sini, jangan pergi sini, mesti ada benda tak kena kat sini. Terutama kedai makan kan, tiba-tiba masuk kedai makan, Firdaus gembira-gembira, murung, jangan masuk kedai ni, ada pelaris, bla 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 bla. Contoh itu macam mempergunakan Firdaus, tak baik. Tapi kalau abang lah, abang pun bukannya baik sangat kan, tengok apa tu keluarga kita murung macam tu, jangan pergi kedai ni, jangan pergi kedai ni. Terima kasih mendengarkan cerita yang abang sampaikan dan terima kasih pada kedua-dua yang menyampaikan cerita kepada abang. Walaupun kali ini ceritanya tidak begitu seram dan abang sampaikan cerita ni untuk santai hari Ahad, tapi pengalaman ni bagus untuk kita jadikan iktibar. Cerita lepas ni seram. Abang baru dapat cerita ni daripada panggilan telefon. Cerita selepas ni seram dan cukup menyakitkan perut untuk abang menyampaikan. Tapi abang belum buat rakaman lagi, tapi seronok untuk abang sampaikan. Nanti abang sampaikan. Cuma cerita kali ini lebih kepada iktibar dan pengajaran. Terima kasih sekali lagi sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih yang membeli sambal lara dan perapan sate. Abang harap-harap dapatlah berpuas hati dengan hasil jualan abang, perapan sate dan juga sambal lara yang agak mahal jugalah kan perapan sate itu. Harap-harap dapatlah membantu untuk membuat sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya abang baru lepas tukar cermin mata. Adik tu cakap abang pakai cermin mata ni nampak sopan. Abang okey, terus beli. RM68 siap cermin.